أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian? Salam Jumaat yang penuh barakah pada hari ini, Sayyidul Ayyam. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Sihat hari ini ya? Tak jumpa Lama kita tak jumpa Ustaz ya. Itu yang nampak biru di sana. Oh sama Ustaz, biru di sini ya. Biru di sini, masya-Allah. Ada kaitan dengan Light It Blue. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, itu sebenarnya sempena dengan Hari Pekerja hari ini 1 Mei ya, terus frontliners terus bertugas. Kita ucapkan selamat bertugas ya, walaupun ramai yang cutilah hari ini Ustaz ya. Kita doakan frontliners, sesiapa saja yang bertugas terus beramal. Amin. Ya, terus amal ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan Allah memberikan cahaya, terus cahaya ya, dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah terus mendoakan diri kita, keluarga kita, semua petugas-petugas yang ada terus dilimpahkan dengan cahaya. Dan sudah pastinya salah satu cahaya warna biru. Tetapi bila bercakap tentang Al-Quran ini, segala-gala cahaya dia kalau daripada matahari itu Ustaznya, cahaya itu menerangi. Kalau kita ada lampu pendaflor ataupun lampu biasa tu, dapat lampu matahari, habis segala lampu-lampu yang ada. Ya, segala idea yang ada dalam hidup kita, daripada pendidikan kita, daripada pengalaman kita, bila kita limpahkan dengan cahaya daripada Al-Quran, maka ia akan menyirnakan ataupun akan melangkau daripada apa yang ada. Sebabnya pada hari ini kita nak teruskan agenda kita baca, faham dan beramal dengan Al-Quran. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, terus ambil mushaf ya, untuk kita sama-sama hari ini berinteraksi dengan surah yang ke-15, surah Makkiyah yang mempunyai 99 ayat, surah Al-Hijr. Surah yang amat menarik, yang ada kaitan dengan surah Ibrahim, ada kaitan dengan surah Ar-Ra'du, surah 13, surah 14 dan surah 15. Kita nak memulakan dahulu program kita pada hari ini dengan kita sama membaca Ummul Quran. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita berada di penghulu segala hari dan di dalam penghulu segala bulan. Allah dalam satu saat. Bersama pula dengan mushaf di hadapan kita, ataupun kita singgahkan sebentar diri kita saat ini untuk sama-sama kita belajar kalam Allah, kita baca, kita faham dan insya-Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita amalkan insya-Allah. Jadi kita nak mulakan surah yang menjadi pasak dalam pertemuan kita, bahkan dalam kehidupan seharian kita. Dalam solat kita tak pernah tinggal membaca surah ini. Surah ini dikumandangkan seharian dalam kehidupan kita, iaitu suratul Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Asy-Syifa, macam-macam nama bagi suratul Fatihah. Baik, jom sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Sadaqallahul Azim. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan surah Al-Fatihah sebentar tadi Ustaz ya. Terima kasih memimpin kepada tuan-tuan yang berada di rumah ya. Dan pada hari ini kita hari Jumaat Ustaz ya, jangan lupa bagi penonton yang berada di rumah ya, kita ada soalan kuis nombor 5 ya. Bagi siapa yang mungkin dah kumpulkan daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari ini penting ya, habis saja jam 1 terus hantar jawapan. Sebab ya. Dikira yang terawal juga saya. Cepat dan tepat. Cepat dah. Kalau cepat lambat cepat tak tepat tak boleh ya, ataupun tepat tapi hantar besok pun mungkin tak dapat jadi pemenang ya. Jadi sila bersedia anytime saja, pada bila-bila masa keluar soalan saja, belum habis pukul 1 pun boleh hantar dah ya, tapi pastikan cepat dan tepat. Pada hari ini kita akan melihat kepada muka surat halaman 262 surah Al-Hijr. Apakah sinopsis ringkasan kepada surah ini? Jom kita lihat sama-sama. 27 ayat pertama, Allah bercerita tentang Al-Quran sebagai satu sumber yang agung, keagungan Quran dan tuduhan yang diberikan kepada Nabi ya. Satu perkara yang hebat tetapi satu tuduhan kepada Nabi. Itu yang pertama yang kita akan lihat pada ayat 1 hingga 8, sinopsis kita pada hari ini. Yang kedua, Allah pelihara Quran tetapi masih ada yang kufur dengan mukjizat ini. Ini pada ayat 9 hingga 15. Dan pada ayat yang 16 ke 27 kita akan melihat bagaimana Allah memelihara langit, bumi, rezeki dan juga penciptaan manusia. Ya, kita akan tengok sama-sama. Inilah ringkasan sinopsis bagi surah Al-Hijr ya, 1 hingga 8, 9 hingga 15, 16 hingga 27. Mari kita sama-sama buka halaman 262 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ustaz ya. Insya-Allah. Baik, kita hari ini macam mana yang di online Ustaz ramai dah? Sahabat-sahabat kita insya-Allah semua bagi salam, ucap selamat semua 8 Ramadan hari ini. Ada satu ni Ustaz ya, Puan Rafidah Husin. Assalamualaikum. Wassalam. Insya-Allah setiap kali akan rekod. Akan rekod program kita dan rekod doa yang dibaca dan ulang dengan sebelum berbuka puasa. Subhanallah. Masya-Allah, waktu yang mustajab antara waktu mustajab. Subhanallah. Maksudnya baca doa yang ada tu ya. Pasal kadang-kadang skrip kita tak berapa sedap, pakai skrip orang lain kan. Okey, boleh. Subhanallah masya-Allah, tahniah. Mudah-mudahan dapat beri manfaat insya-Allah. Baik, kita nak baca untuk permulaan ini ayat 1 hingga ayat 8 terlebih dahulu Ustaz ya. Bacaan kita pada saat ini terletak di muka surat 262, juzuk yang ke-14. Baik, jom kita sama-sama baca. Saya nak sambung bacaan tadi Fatihah tadi Ustaz ke surah Al-Hijr ini dengan taranum yang tadilah insya-Allah. Baik. Apa nama taranum tadi? Taranum tadi jika tak silap saya baca tadi dengan taranum Nahwan ataupun Kurdi. Dia lagu ni dia boleh masuk-masuk ke? Dia macam boleh masuk ke? Boleh juga. Tapi kena tengok kesesuaian. Okey. Baik. Jangan tak ketahuan ya. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. لو ما تأتي
فأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 1 hingga 8 yang kita baca sebentar tadi Ustaz ya. Sebenarnya surah Al-Hijr ini dia macam satu kumpulan lah dengan surah Ibrahim sebelumnya. Kita dah bincang surah Ibrahim tuan-tuan, dan juga sebelumnya lagi surah Ar-Ra'd. Surah guruh ataupun petir itu. Jadi kat situ ada kalau orang beriman nak tenang adalah dengan berzikir ya. Pasal berzikir ini akan menyebabkan hati kita tenang dalam kehidupan kita. Di situ ayat surah yang ke-13. Pada surah 14 antara key point dia adalah syukur ya, makin banyak bersyukur Allah akan tambah. Dan dalam surah Al-Hijr ini banyak bercerita tentang jaga. Jaga ya. Salah satu yang Allah jaga adalah Al-Quran ini sendiri. Nanti kita akan tengok pada ayat yang ke-9 Ustaz ya. Tapi kita mulakan dahulu dengan Alif Lam Ra. Apa maksud Alif Lam Ra? Seperti mana yang kita tengok Alif Lam Mim ya, ataupun huruf lain Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kita tak tahu maksudnya. Yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi kalau katakan kita masuk ke surah ini dengan sikap bahawa saya tak tahu ya Allah, saya lemah ya Allah, kita mengaku kepada Allah ya, walaupun kita ada banyak sijil belajar tinggi pengalaman Ustaz ya, maka insya-Allah dengan kerendahan hati itulah Allah akan membuka lebih banyak lagi ilmu hikmah, kerana yang Maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sebabnya sikap ni amat penting ya. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita ambil air sembahyang ya, pegang al-Quran ini, kita baca dengan berkata ya Allah, aku perlukan hidayah. Itu yang kita doa tadi dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau dalam solat Ustaz ya, maksudnya solat tarawih ke solat isyak ke ya, jadi imam, kita minta dapat hidayah. Kalau ada baca surah selepasnya itu, sebenarnya surah yang kita baca itu adalah jawapan daripada permintaan kita sendiri. Ya, jadi kalau kita dapat baca qul huwallah pun okey, tak ada masalah. Ataupun kalau katakan kita baca daripada sumber yang lain ya, surah-surah lainlah. Okey. Jadi dalam ayat yang pertama ini Allah menyatakan tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ya. Inilah ayat yang tertulis. Bila al-kitab ini maksudnya daripada langit yang atas itu memang dah lengkap, dia turun ke bawah, kemudian sedikit-sedikit turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz ya. Jadi nak ceritanya bahawa sesuatu yang tertulis di Lauh Mahfuz yang turun sekarang ni dah lengkap ya. Tapi turun perlahan-lahan pada Nabi. Betul. Dan yang keduanya wa Qur'anin mubin, sesuatu yang dibaca. Gabung sekali dua. Subhanallah. Jadi maksudnya apa yang kita baca ni sama dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Ya, subhanallah. Dan kalau ada yang kata tapi saya tak faham segala-galanya, memang penurunan daripada langit bawah kepada Nabi itu sikit-sikit, sekitar 23 tahun. Bagi kita pun sama juga Ustaz. Walaupun Quran time kita 3 hari boleh habis surah Al-Hijr, itu baru Quran, baru baca. Betul. Tapi sampai ia tertulis dalam diri kita, itu perlukan satu demi satu ya, kita menghargai ayat demi ayat. Dan tak apa, sedikit demi sedikit pun kalau katakan 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, betul, tak apa. Betul, ya. Yang penting kita baca apa yang sama di Lauh Mahfuz. Ya, subhanallah. Itulah yang berlaku pada malam Lailatul Qadar yang kita akan raikan insya-Allah. Saatnya kita doakan. Baik, pada ayat yang kedua Allah membawa kepada rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang-orang kufur ini, kafir ini, dia berangan-angan kalau katakan dia boleh jadi orang Islam ya, bila dia dah sampai akhirat nantilah ya. Tetapi di sini dia rasa bahawa dia uluk-ulukkan orang Islam ya. Zarhum yaqulu wa yatamatta'u ya. Maka kerana mereka suka mempermainkan Nabi, dah ada mukjizat besar dah ni ya yang datang daripada langit, maka Allah kata tinggalkan mereka, biarkanlah ya. Biarlah mereka berhibur ataupun bersenang lenang dan berangan-angan, fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan tahu ya. Jadi ini adalah satu penghinaan sebenarnya Allah, bila Allah biarkan tu ya.
bila Allah biarkan. Kalau kita hari ini tuan-tuan boleh baca Quran, itu maksudnya Allah tak biarkan kita. Allahu akbar. Ya, itu tandanya lah. Dia lebih kurang beginilah. Kalau katakan kita jumpa ustaz ni kan, dah lama tak jumpa, lepas tu saya tak bercakap dan ustaz tak bercakap. Dah lama tak jumpa kan? Ya, dah lama tak jumpa tak bercakap. Itu maksudnya saya biarkan ustaz, ustaz biarkan saya. Jangan Ustaz. Jangan begitu ya ustaz ya. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, itu sebabnya kita tak nak Allah biarkan kita. Allah dah offer, dah tawarkan tilka ayatul kitab, lengkap sudah ya. Maksudnya Allah nak berkomunikasi dengan kita, tapi kalau kita tak nak bercakap balik dengan Allah, Allahu akbar. siapa boleh buat kan, okey. Jadi pada ayat yang keempat itu, wama ahlakna, kami tidak akan hancurkan sesuatu penduduk kecuali pada kitabun maklum, sudah tertulis. Tidak dikedepankan, tidak dilambatkan ya. Pada ayat 5 itu maksudnya jangan minta, pasal orang-orang yang tidak beriman ini ya, pada zaman Nabi dia minta. Ya, dia minta. Zaman sekarang ni ada juga orang minta, dia kata betul ke kalau Quran ni betul, Islam ni betul kan, Tuhan itu betul, mana-mana kan. Tak hilang lagi COVID ni? Tak COVID ini, bila dapat COVID ini, dan ada setengah orang COVID ini pun tak memberi kesan. Ya, dia duduk rumah, dia tak nak baca Quran, dia tak nak berubah apa-apa, pasal tak apalah, ini lagi dia suka, dia cuti, bukan macam cuti duduk kat rumah, stay at home. Dia buat apa yang dia nak kan, dia masih lagi malas ataupun kalau katakan masih bertugas, tak nak lagi report, tak nak ikut peraturan kan. Jadi ini Allah menyatakan dalam ayat yang ke-6 ini tentang betapa engkarnya mereka ini, sehingga kan mereka bercakap pada orang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikr innaka lamajnun. Ya, wahai orang yang diturunkan zikr. Ini nama lain bagi al-Quran ya, az-zikr. Kau ni gila. Masya-Allah. Ya, dia cakap begitu, dan dia kata kalau betul datangkan malaikat, kalau kamu ni betul minas sadiqin, in kunta minas sadiqin, pada ayat 7, maka Allah cakap kalau malaikat turun ya, kalau malaikat turun, kalau ayat yang ke-8 ini illa bil haqq. Mesti atas kebenaran, ada tujuan. Kalau untuk orang baik, kalau zaman dahulu belum lagi habis Quran, maksudnya Jibril datang. Subhanallah. Tetapi kalau orang yang tak beriman, kalau malaikat turun itu bersedia untuk dihancurkan. Masya-Allah. Ya. Jadi ini bahagian pertama, Allah beritahu kepada kita Quran ni hebat, tetapi ada orang merasakan Quran ini kecil saja. Sekadar tulisan begitu saja zaman ini, ataupun sekadar bacaan saja pada zaman Nabi. Jom Ustaz, macam mana Allah beritahu zikir ini, Quran ini, apa yang hebatnya pada ayat yang ke-9 hingga 15. Okey, terima kasih Ustaz. Saya nak respon satu Ustaz ni. Sahabat-sahabat kita dari Kota Singa Ustaz. Ada Puan Halijah tadi, Puan Rozi daripada Singapura, terima kasih kerana bergabung dengan kita. Dan yang menarik Ustaz, saya nak baca satu pantun. Izinkan hamba berpantun satu rakaat. Ada pantun ya. Pantun. Nanti Ustaz tunggu untuk membalasnya. Saya membalasnya ya di satu hari nanti. Insya-Allah. Lembaran kain di bawah niaga, bawa ke kota jauh dan dekat. Quran time bersama keluarga. Semoga kita mendapat berkat. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Terima kasih kepada saudara Syukur Saad. Saya syukur. Yang bersyukur saya ini dapat pantun dan doa daripada Cik Syukur. Nanti bagi kat Ustaz satu. Untuk saya balas balik tu. Baik, insya-Allah kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan, sambungan ayat kita. Ada yang tanya tadi di muka surat berapa dah Ustaz? Sekarang kita masih lagi berada di muka surat 262. Kita nak sambung dari ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
minas samai fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 9 hingga 15 sebentar tadi menyambung kembali Ustaz ya. Tadi kita ada baca bagaimana orang-orang yang tidak beriman ini ataupun yang memandang iman ni enteng, rendah, dia kata apa pada Nabi? La majnun. Engkau ni macam gila-gila ni, maksudnya dikaitkan dengan ada apa ada jin merasuk kan. Jadi kesian kamu ni gila kan, nanti kami baiki kamulah. Dia cakap begitu pula ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata mereka, kamu ni cakap benda tak betul. Kalau betul sangat kamu ni, datangkan malaikat. Dia tak tahu dia yang tak betul. Ya. Dia yang tak betul. Bahawa sebenarnya kalau malaikat datang kepada orang yang cakap perkara tak betul ini, yang mempersoalkan Allah, kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diazab. Ya. Maka Allah nyatakan pada ayat yang ke-9 ya, sebenarnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaganya. Jadi maksudnya ialah apa? Nabi ni bukannya dimasuk ke jin apa sebagainya. Nabi tilawah Al-Quran, yang jaga, yang menurunkannya Allah, bukan jin. Ya, dan yang menjaganya siapa? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam surah Maidah Ustaz ya, bercakap tentang kitab-kitab umat terdahulu, umat itu yang kena jaga keaslian kitabnya. Tetapi Quran ini Allah sendiri yang kita baca ke tak baca ke apa ke, Allah tetap juga akan jaga ayat ini. Dan inilah ayat yang biasanya pada adik-adik yang hadir ke tahfiz ya akan tengok pada ayat ini. Ini motivasinya. Tapi sebenarnya yang menjaganya ialah siapa? Allah. Dia istilah yang lebih tepat kalau orang yang ingat Al-Quran adalah az-zakir, orang yang mengingat. Yang jaga agar ianya terpelihara, tak ditambah tokok apa sebagainya, Allah ya. Tapi pasal mengambil daripada zakir itu bawa kepada hafiz. Itu sebabnya adik-adik yang menghafaz Quran, ia bukan sekadar mengingat ya, tetapi dia juga kena baca selalu ya, dan kemudian kena faham apa yang ada dalam Al-Quran itu, dan yang paling pasti kena jaga hak yang ada dalam Al-Quran. Dan bukan untuk anak tahfiz je. Kita yang saya yang tak hafid, Ustaz hafaz Al-Hafiz. Al-Hafiz okey Ustaz. Al-Hafiz pun kena jaga betul-betul. Jadi bila bercakap tentang istilah az-zikr ini, pasal tadi kita dah berjumpa Ustaz ya pada ayat 6, orang-orang tidak beriman pun cakap nuzila alaihi az-zikr ya, dan kali ini berulang balik pada ayat yang ke-9 az-zikr. Zikr ini apa? Zikr ini ada beberapa makna. Yang pertama ia adalah peringatan. Ya, peringatan. Maksudnya bila peringatan, benda ni kita dah ingat, dah tahu. Dah tahu. Istilahnya fitrah. Jadi bila kita dalam kita bila kita bercakap tentang Quran ini, sebenarnya ia adalah mengingatkan balik pada fitrah kita. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ia adalah nasihat. Betul. Ya, perkara yang kita tahu. Itu sebabnya bila kita baca Al-Quran ini, kita akan terbongkar balik ya, apa yang kita tahu, yang Allah dah masukkan fitrah tersebut. Kita akan kembali balik. Pada ayat yang ke-10 itu Allah menyatakan walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin ya, iaitu syi' itu maksudnya kumpulan ataupun kumpulan yang bersama Ustaz ya. Jadi kalau kita tengok maksudnya itu, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Bercakap tentang umat, istilah syi'i ini penting pasal syi'i ini satu kumpulan, dia suka fikir sama. Dia suka fikir sama. Istilah dalam psikologi ataupun sosiologi namanya group think. Dia fikir sama. Jadi bila fikir sama, kata contohnya, kita mestilah katakan ada di satu tempat tu saya pernah pergi, dia kata kalau rasanya laut itu kita kena bagi makanan contohnya. Pasal semua orang cakap perkara yang sama, jadi mereka pun sama-samalah beri makanan tersebut. Ataupun kalau pergi hutan tu minta izin nenek lalu kan begitu kan. Pasal semua orang buat begitu, dia pun buat sekali. Jadi Nabi dihantar
untuk memastikan kita jangan tertekan hanya ikut kepada kumpulan kita sahaja, tetapi ingatlah peringatan original yang asli fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan daripada ayat yang ke 14 15 itu, tadi kan dia minta malaikat Ustaz ya. Jadi walau fatahna alaihim baban minas sama, kalaulah pintu langit itu okey dibukakan, fazallu fihi ya'rujun, dia dah nampak pun tapi sebenarnya dia kata sukirat. Kami mabuk kan. Masih lagi berdaulat. Masih lagi. Dan dia kata mashurun, kami ni disihir. Nak ceritanya apa? Ada orang yang bila berinteraksi dengan Quran, bila dia tengok pasal benda itu menyebabkan dia kelang kabut, ini ada masalah Nabi. Ini masalah orang yang mengingatkan saya, bukan masalah saya. Ini peringatan yang kita nak lihat bagaimana solusinya pada ayat seterusnya nanti sebentar lagi. Tapi kita berehat dahulu. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita mendalami surah yang ke-15, surah Makkiyah. Surah yang pastinya dalam kehidupan kita jadikan sebagai sumber keimanan, sumber motivasi. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, di dalam Al-Quran ada sebanyak 86 surah Makkiyah dan ada 28 surah Madaniyah. Maksudnya jadi Makkiyah ni amat banyak, surah yang pendek, surah yang panjang. Surah ini ada 99 ayat yang memberi panduan kepada kita melihat perjuangan ya nabi-nabi, tetapi janji Allah tetap jaga Quran, ya. Allah tetap jaga Quran, dan pada ayat yang ke-16 hingga ke-27 ini kita akan lihat Allah jaga beberapa perkara lain. Sebagai bukti kalau Allah boleh jaga semua perkara ini, Allah mudah saja menjaga agamanya. Dan kalau kita jaga agama ini, jaga Quran kita, maka insya-Allah kita tergolong daripada orang yang sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita teruskan ayat yang ke-16 hingga 19 pada halaman 263 pada kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita nak sambung bacaan kita ayat 16 hingga 19 di muka surat 263. Sahabat kita di Facebook, Cik Muhammad Nazari Japa, masya-Allah. Ustaz, saya muallaf. Tapi saya buka Al-Quran, baca pun tidak tahu sebut, cuma saya baca terjemahan saja. Boleh ke? Mampu dengar Ustaz membaca sekarang. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan barakah Al-Quran yang Cik saudara Muhammad Nazari dengar pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan lidah saudara untuk membaca Al-Quran kalamullah. Tak apa, hari ini kita dengar, kita ikut sikit-sikit, saya baca sikit-sikit, ikut slow-slow, pelan-pelan, perhatikan terjemahan dia. InsyaAllah satu hari nanti Allah Subhanahu Taala akan permudahkan Encik Mat Nazari. Dan Encik Nazari jaga Quran, pasti Allah jaga. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, tahniah kerana bergabung dengan kita pada hari ini. Jom ikut saya baca lagi ayat 16 hingga ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, benarlah kata-kata Allah dalam ayat 16 hingga 19 sebentar tadi. Allah meneruskan perbincangan, memberitahu kepada kita Ustaz ya, pergi keluar, tengok balik ya, wa qad ja'alna fis sama, di langit itu ya, bukan langit yang rendah Ustaz ya. Bila cakap tentang as-sama dengan as-samawat ini berbeza. As-samawat ini maksudnya 7 petala langit, tapi kalau sama ini apa-apa saja yang tinggi, yang tak semestinya yang 7 itu yang melangkau daripada perkara tersebut. Bima sakti yang ada. Jadi ilmu kita amat terhad, tetapi Allah cakap bahawa sebenarnya ada burujan, gugusan bintang yang menjadi perhiasan untuk orang yang memandang. Jadi cantik ya, Allah hias kepada langit ini. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Ini adalah perkataan kedua, perkataan hafiz ini ya. Allah menjaganya min kulli syaitanir rajim. Masya-Allah. Daripada syaitan yang direjam. Allah jaga apa? Allah jaga daripada mereka ini mengambil illa manistaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin, ya, daripada mencuri maklumat. Mencuri maklumat. Ini pun maksudnya syaitan ini salah satunya dia curi maklumat Ustaz ya. Mana yang dia dapat tu dia bagi tahu kepada bomoh ya. Kadang-kadang dia bagi tahu bukan semua betul. Dia mana yang dapatlah kan. Dia bukannya ada apa tabayun kan. Dia main hantar je forward je maklumat kan. Jadi jangan kita forward segala maklumat tanpa tentukan kebenaran. Pasal apa? Dia macam syaitan. Kita tak nak. Jadi Allah beritahu perkara ini pasal apa? Pasal bintang yang ada, buruj yang ada, satu cantik tapi dia ada fungsi. Itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Allah mengajar kita buat sesuatu itu dengan amat seni, amat cantik. Macam Ustaz baca, masya-Allah Ustaz ya. Tuan-tuan yang akan baca Quran dengan amat cantik suaranya, tapi dalam masa yang sama ada fungsi. Mengapa baca dengan bagus? Kerana ia nak memasukkan dalam hati kita Ustaz ya. Kita sama-sama nak pastikan mesej itu sampai ke dalam hati kita. Jadi setiap perkara yang kita buat di tempat kerja, di rumah, nak cantik tapi cantik itu ada fungsi. Bukan cantik itu untuk membazir ataupun berfungsi tapi tak cantik kan. Baca Quran tapi walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana, itu cara saya kot, tapi saya akan cuba majukan Ustaz ya, insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Kemudian Allah bercakap, kalau tadi di langit, kemudian Allah bercakap pada ayat 19 di bumi, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, ya. Allah letakkan gunung untuk pastikan semuanya stabil, ya Ustaz ya, dan kemudian ditumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan mauzun. Perkataan mauzun itu yang menarik pasal apa? Daripada perkataan wazan, sesuatu yang seimbang menurut ukuran. Ya, Allah jaga. Maksudnya pokok yang ada itu cukup Allah, dengan binatang yang ada apa sebagainya, kerana dia melibatkan ekologi, keseimbangan. Yang sekarang ni Ustaz, yang kita nampak sungai dah stabil balik. Pasal sebelum ini ada makhluk yang tidak menstabilkan. Pasal apa? Tak ambil Quran sebagai panduan. Jadi kita mengharapkan bahawa Allah dah stabilkan, dan harapnya lepas 44 hari ya PKP habis 12 Mei, kalau tak tahulah sambung ke tak Ustaz ya. Tetapi lepas ini kita jaga betul-betul apa yang ada dalam Quran, dalam amalan kita, insya-Allah mauzun, ya. Allah beritahu kat sini, beritahu kepada kita, Allah menstabilkan segala-galanya, apa tindakan saya untuk menstabilkan dunia? Itu cara kita bertauhid, beriman kepada Allah. Bila baca ayat begini, tuan-tuan sekalian ya, jumpa ayat tauhid, bukan sekadar kita kata, ayat tauhid ini Allah punya kerja, bukan sekadar itu. Kita pun kena tengok, Allah dah stabilkan, saya buat apa? Kan? Dalam ayat yang seterusnya, apa? Jom sambung. Okey, baik. Kita sambung ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-27, masih lagi tuan-tuan di muka surat 263. Sahabat kita di Facebook, puan ataupun Cik Puan Idah Uthman, alhamdulillah dah lama Ustaz saya nak sangat-sangat Ustaz tadabbur surah Al-Hijr ni. Ya ke? Allahu Akbar. Di pagi Jumaat yang mulia ini Allah makbulkan. Masya-Allah. Dan Ustaz pakai baju biru ni. Biru. Itu tertambahlah. Hiasan. Itu tertambah. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca, sambung bacaan kita. Cik Nazari tadi, jom kita baca sambung lagi ayat yang ke-20 sehingga ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ
وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Di dalam ayat yang ke-20 hingga 27 ini, sekali lagi Ustaz, ya, Allah bercerita tentang Allah jaga. Ya, Allah jadikan dan jadikan pelbagai perkara di atas muka bumi ini yang ada fungsi. Ya, apa yang Allah jadikan pada ayat 20? Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami telah jadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu dan makhluk-makhluk yang bukan kamu memberinya rezeki. Subhanallah. Ini dia kalau kita nak ambil perhatian, kita ambil perhatian perkataan lahu pun dah cukup. Ustaz, ya. Lahu saja. Pasal apa? Pasal lahu itu sebelumnya itu wamal lastum. Allah dah bagi macam-macam ini untuk kita hidup, kan? Kita untuk kita lah, kan? Tapi Allah cakap wamal lastum lahu biraziqin, kepada makhluk yang kamu tak beri rezeki. Maksudnya Allah dah jaga segala-galanya. Cuba Ustaz lah bayangkan, ya. Ustaz, kalau Ustaz ada staff tak Ustaz? Orang yang bekerja dengan Ustaz? Tak ada. Tak ada, ya. Kalau ada 5 orang bekerja bawah Ustaz, kalau seorang 2,000, 5 orang 10,000. Betul, Ustaz. Nak kena bayar, kan? Betul, kita pening kepala nak cari. Betul. Kalau katakan Ustaz ada kucing. Kucing ada. Ada. Berapa ekor Ustaz? Ada 2 ekor. 2 ekor. 1 ekor berapa ribu? Berapa ribu? Berapa ratus kena spend belanja banyak juga Ustaz. Banyak juga, banyak, ya. Ustaz. Itu belum lagi masuk dia punya dia punya, kalau dalam manusia tu ada dia punya jantung dia, dia punya mata dia. Kalau kita kena bayar balik, kan, pasal dia nak dapat rezeki, bukan sekadar rezeki duit tu saja. Rezeki makan, rezeki dia punya jantung berdegup, paru-paru dia boleh bernafas dengan bagus, tidak ada virus COVID, kan. Kalau kita kena bayarlah bagi setiap satu kena bayar RM1 Ustaz. Allahu Akbar. Ya? Maka Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya biasanya kita cakap rezeki ini kita dapat, ini Allah bagi, tapi yang kita tidak beri rezeki pun Allah bagi rezeki juga. Masya-Allah. Ya. Maksudnya yang paru-paru kita dapat rezeki bernafas itu kita tak payah pun bayar, ya. Kita dapat rezeki pergi menghadiri Quran time. Harganya berapa Ustaz? Kalau katakan penonton kena bayar, kan? Kalau seorang kena bayar RM1, contohnya. Kalau katakan ada berapa ratus ribu sekarang ini, tapi Allah beri rezeki tersebut, nak menceritakan apa peranan kepada kita, kembalilah kepada Allah. Ya, jangan menyatakan bahawa saya ni yang hebat, saya inilah yang bagi gaji apa sebagainya. Sebenarnya Allah lah yang hebat untuk kembali balik jaga
agama ini sehingga kan Allah akan jaga rezeki kita, insya Allah. Dan kemudian Allah menyatakan dalam ayat yang ke-21, khazanah bagi rezeki ini adalah Allah punya. Allahu akbar. Store, dia punya store rezeki tu. Cuba bayangkan Ustaz ni, kita punya beras yang kita nak makan untuk masa tahun ini, Allah kata simpan sendiri. Allah. Beras yang kita makan setiap hari, katakan satu pinggan kan, simpan sendiri. Allah tak simpankan untuk kita. Memang rasanya kalau rumah kita penuh dengan beras saja. Kan? Tuan-tuan yang berada dekat rumah, kalau makan 2 pinggan, anak ada apa sebagainya, kita kena simpan sampai 3 tahun ataupun 10 tahun. Khazanah itu, dia punya store-nya itu, sudah tentu kita akan kena bayar storage aja. Business storage akan jadi amat laku, Ustaz. Tapi alhamdulillah Allah bagi free saja storage tersebut, simpanan tersebut, pada waktunya Allah bagi. Pada waktunya biqadari maklum, pada kadarnya Allah bagi lagi. Dan ini adalah satu tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa lagi Allah jaga kita? Pada ayat 22, wa arsalnar riyaha lawaqih. Allah hantarkan angin yang, kalau terjemahannya untuk mengahwinkan, Ustaz. Pelik pula kan. Macam mana pula angin mengkahwinkan Lawaqih ini daripada perkataan laqaha, maksudnya ialah dia membawa sesuatu, dia ada beberapa makna. Satu ialah dia ada sesuatu yang bermanfaat, iaitu hujan. Okey. Ya, pasal ada angin yang tak bawa hujan, ada angin yang boleh bawa hujan. Maksudnya dia bawa awan lah sebagai satu. Yang keduanya, angin ini dia boleh menemukan bunga jantan dan betina. Sebab itu masuk mengawinkan itu. Jadi kalau ada angin yang dia hanya untuk tiup saja, tapi dia akan mencerai-ceraikan jantan dan betina, akhirnya kita tak dapat makan durian. Ustaz, last time makan durian bila? Lama dah ya, sejak PKP. Terlantar. Terlantar macam. Okey. Jadi fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaina. Jadi Allah hantarkan air, semua ini bikhazinin, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebenarnya bila Allah cakap sekali lagi pada ayat 23, kamilah menghidupkan, kami mematikan. Perkataan yang kita nak beri perhatian, semua kita beri perhatian, tapi kita hari ini tengok wa nahnul warithun, kami yang mewarisinya. Masya-Allah. Dia lebih kurang beginilah Ustaz ya. Kalau Ustaz ada harta, nanti bila kita pergi anak kita dapat. Bila anak kita pergi, siapa dapat? Cucu je dapat. Kalau cucu je dah tak ada, siapa dapat? Dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sebenarnya kalau kita makan pun, lepas kita habis makanan tu, katakan ada berbaki kan, tulang ke apa ke, nanti dia akan diwarisi. Ada orang kutip sampah, ada binatang apa sebagainya. Tapi akhirnya bila semua manusia dah tak ada dah, sebenarnya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya apa? Kita kena buat persediaan apa yang kita siapkan agar kita dapat warisan yang terbaik bila sampai di akhirat nanti. Dalam surah Al-Mu'minun Allah cakap alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi apa yang kita kena buat pada ayat 24 ini, Allah tahu siapa yang menyegerakan, siapa yang bertangguh-tangguh. Jadi inilah perkara yang kita perlu ambil sebagai perhatian. Mana yang perlu kita cepatkan, baca Quran kena cepatkan, tengok TV yang bukan berkaitan dengan kebaikan, bolehlah lambat-lambatkan. Buka cepat, apa yang perlu dilambatkan, mungkin cek banyak sangat WhatsApp ke, mungkin yang tak bermanfaat, okey, perlu dicepatkan. Inilah perkara yang kita boleh belajar. Dan pada ayat 26-27 Allah bercerita tentang kejadian manusia dan juga jin. Masya-Allah. Pasal ini ada kaitan dengan sejarah yang kita akan lihat pada hari esok, bagaimana jin ataupun syaitan iblis tak puas hati dengan manusia pasal fakta ini. Tapi itu kita tak cerita hari ini, Ustaz ya. Jadi kita nak tengok pasal perkara ini amat penting untuk kita memahami bagaimana cabaran godaan syaitan dalam hidup kita berdasarkan pada fakta pada ayat nombor 26 dan 27. Jadi sebelum kita tengok pada hari esok, jom kita tengok apakah 3 resolusi pada hari ini, apakah perkara yang boleh kita bawa pulang sebagai panduan daripada 27 ayat pada hari ini. Yang pertama, iaitu kita ingin sama-sama, apakah yang boleh kita ambil? Yang pertama, kalau kita mahu dijaga oleh Allah, jagalah Al-Quran. Jagalah hubungan kita dengan Al-Quran, insya-Allah Allah akan jaga kita. Don't worry. Kita baca, kita cuba faham dan cuba kita amalkan. Yang kedua, dekati alam, perhatikan alam dan lihat kalau Allah ini hebat, apa peranan kita untuk memastikan alam ini tidak sia-sia Allah jadikan untuk kita. Yang kedua. Dan yang ketiga,
uruskan tugas kita sebagai hamba Allah yang mengikut pada Al-Quran, insya-Allah rezeki dan air dan segala keperluan kita Ustaz ya. Dalam PKP ini ada yang bimbang pasal rezeki apa sebagainya. Allah akan jaga. Allah akan jaga. Kalau kita jaga Al-Quran yang Allah jamat jaga pada hari ini. Jadi 3 perkara inilah sebagai resolusi kita. Kita doakan agar kita dapat mengamalkan surah Al-Hijr ayat 1 hingga 27 pada hari ini. Dan dengan itu kalau tuan-tuan dah ikuti, dah faham 27 ayat ini Ustaz ya, sudah bersedia untuk kuis. Ini kuis soalan kita. Ustaz. Silakan. Bagi tuan-tuan dan puan, bagi soalan tajwid, sila nyatakan daripada ayat yang saya bacakan hari ini 3 contoh hukum ikhfa hakiki dan 3 contoh hukum izhar halqi. So ada 6 lah. 3 ikhfa hakiki, 3 izhar halqi. Itu untuk tajwid saya. Tajwid. Ya. Untuk tadabbur, nyatakan apakah ayat yang menjelaskan Allah amat menjaga ataupun dalam perkataan bahasa Arabnya hafiz. Ya, sebutkan ayatnya, nombor apa di dalam jawapan tuan-tuan. Kumpulkan 5 jawapan ini, 5 daripada Isnin sampai Jumaat, hantarkan ke kalau di Facebook #quizmqt dan kalau di WhatsApp boleh hantar ya ke nombor yang tuan-tuan pun sudah ada dalam senarai ataupun di atas talian pun ada 0115864437 sekarang. Tapi kita nak doa dulu. Doa dulu. Harapnya menang, tapi bukan sekadar menang di sini, menang di akhirat. Silakan. Amin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah ini, di penghulu segala hari, penghulu segala bulan ini ya Allah, kami tidak pernah putus mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ya Allah, sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu akan ibu dan ayah kami ya Allah. Barangkali ada saat ini di antara kami yang berjauhan dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Justru ya Allah, kami mohon kepadamu, jagalah mereka untuk kami ya Allah. Kurniakan kesihatan buat mereka, kurniakan ketenangan buat mereka ya Allah, kurniakan kekuatan buat mereka untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai ada di antara kami yang mana ibu dan ayahnya atau salah seorang dari keduanya telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, maka jangan jadikan kami seorang anak yang lupa akan ibu dan ayah kami di kubur sana ya Allah. Akan tetapi jadikan kami ini anak-anak yang saleh dan salihah, yang senantiasa mendoakan ibu dan ayah kami di kubur sana ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mata kami jadikan mata yang suka melihat Al-Quran lalu menangis membacanya. Lidah kami ya Allah, lidah yang fasih menyebut kalam-Mu Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Tangan kami ya Allah, tangan yang sibuk membelik lembaran mushaf Al-Quran. Hati kami, hati yang senantiasa ingin berhibur dengan maknanya, memahaminya dan juga dikuatkan untuk mengamalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan sahabat kami yang kini sedang dirawat wabak ini ya Allah. Kurniakan perlindungan buat sahabat kami yang kini di barisan hadapan ya Allah,
Angkat kembali wabak ini ya Allah. Angkat kembali wabak ini ya Rahman. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Terima doa kami ya Allah. Perkenankan permintaan kami ya Rahman. Wahai Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengasihani. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz sebentar tadi yang diaminkan oleh tuan-tuan perempuan yang berada di rumah. Kita berdoa di hari Jumaat yang penuh barakah ini Allah mengangkat doa kita. Amin, dan Allah memudahkan urusan dan kita menjadi orang yang sentiasa menjaga al-Quran Ustaz ya. Menjaga al-Quran ini satu perkara yang perlu kita kempenkan dari masa ke semasa dan kita ada satu acara khas kempen World Quran Hour yang akan berlangsung nanti pada 13 Mei Ustaz ya. Ini satu perkara tuan-tuan yang berada di depan kaca TV di Facebook nanti tolong beritahu ya. Kalau katakan ada yang tak pernah ikut Quran Time ya, yang inilah kempen kita akan membincangkan surah Ar-Rahman, bagaimana kaitan dengan COVID-19 ini. Kita nak tengok suluh daripada wahyu ya pada 13 Mei pada jam 12 hingga 1 dekat mana? Di depan kaca TV, di Facebook sama juga ya, dan akan disiarkan juga di beberapa siaran ataupun saluran ya, di RTM, di TV, di bernama di Astro Oasis ya. Jadi ini adalah acara yang penting. Harapnya tuan-tuan boleh simpan, letak dalam kalender, beritahu pada kawan 13 Mei nanti insya-Allah. Dalam masa yang sama kita juga ingin berkongsi kemanisan al-Quran ini bersama dengan rakan-rakan kita yang mungkin berada di hospital Ustaz ya, yang berada di pusat-pusat kesihatan. Kita ada wakaf yang boleh kita laksanakan. Ada nombor tertera di atas skrin, iaitu mari kita tengok sama-sama. Kempen ini sekarang ini sudah berjalan. Itu nombornya. Boleh tuan-tuan berwakaf 1-2 mushaf. Harapnya itulah jariah kita sampai di syurga. Kita rasa kemanisan iman daripada Al-Quran. Mereka juga di katil-katil sakit. Tuan-tuan, kita berada di penghujung, bertemu lagi kita, dan jangan lupa selepas ini kita ada tazkirah yang amat istimewa daripada Ustaz Ahmad Dasuki. Tajuknya amat menarik Ustaz ya. Tapi biar Ustaz Ahmad Dasuki yang berkongsi tajuknya. Tunggu. Kita bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time ya. Selepas ini sambung, tetapi ulangan bagi episod ini pada jam 10 malam ini. Bahagian kedua surah Al-Hijr pada hari esok 12 tengah hari. Malaysia Quran Time, Musa'adah COVID-19. Kita berhenti sebentar. Jumpa lagi.